Baik pelajar, kamu bersama grup PDBC pada pagi ini, pagi siri yang ke-9. Iaitu kita nak fahamkan apa yang dimaksudkan komponen dan fungsi bagi komponen mekatronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah mengikuti siri-siri video bagi reka bentuk mekatronik. Bermula daripada siri yang pertama dan hari ini kita sambung kepada siri yang ke-9. Jadi alhamdulillah, jadi melalui siri-siri ini kamu dapat mempelajari berkenaan dengan pembelajaran ataupun PDPC melalui grup, iaitu grup bersama pelajar. Dalam tajuk RBT, DSKP yang dibina oleh kementerian sebagai panduan guru, dan kamu menggunakan buku teks sebagai panduan guru dan pelajar. Jadi kebanyakan maklumat-maklumat kita bergantung pada standard pembelajaran yang terdapat pada DSKP. Jadi banyak perkara-perkara yang tidak ada dalam buku teks, iaitu peralatan dan fungsi. Jadi saya masih lagi menyimpan buku ini, buku KSB. Sebab dalam buku KSB ia adalah lengkap, menerangkan peralatan dan juga kegunaan dan langkah-langkah ataupun kaedah menggunakan peralatan tersebut. Jadi dia menerangkan cara detail. Oleh itu saya nasihatkan kamu, jika kamu mendengar yang mengatakan bahawa subjek RBT dan subjek KSB adalah satu subjek yang berbeza, bagi saya tidaklah. Sebab RBT dan KSB adalah di bawah subjek TVET, teknik dan vocational. Sebab mulanya memang pelajaran KSB dan ditambah baikkan dan diganti dengan RBT. Baik pelajar, dah sedia? Dah. Tadi kita telah mempelajari berkenaan dengan fungsi komponen yang terdapat pada papan litar elektronik. Saya akan tunjuk kamu perintang. Kamu akan kenal apa fungsi perintang, yang mana satu perintang dalam papan litar elektronik yang kita dapat dalam tajuk tingkatan 2, iaitu kita guna papan litar elektronik caret. Yang ada di sini adalah caret 7. Lepas tu kita ada transistor. Lepas tu kita ada kapasitor. Jadi bila kita sebut apa fungsi kapasitor, kamu tak boleh nak faham sampai bila-bila pun. Sebab kamu tak jelas lagi. Saya nak tunjuk kat kamu sekarang ni fungsi bagi setiap komponen. Ingat tak tu? Kamu tunjuk saya nak tunjuk yang pertama ialah switch. Mana bahagian switch? Mana switch? Okey. Ada berapa jenis switch? 3. Sebut salah satu. Saya nak uji kamu TP1. Tahu TP1? Memahami. Saya tak masuk lagi tentang TP3, TP4, TP5, TP6. 4, 5, 6 kita nak uji bukan memahami. Kita nak uji adalah kebat, kemahiran berfikir. Switch turn on and turn off. Kenapa dia cakap English? Okey, boleh terima, saya faham. Lagi satu switch. Yang kedua, okey, micro switch dengan switch toggle. Apa fungsi switch? Memutus dan menyambungkan elektrik. Memutus dan menyambungkan elektrik, memutus dan menyambungkan litar elektrik, memutus dan menyambung litar elektronik, memutus dan menyambungkan bekalan elektrik, semua pun boleh. Itu yang kamu faham. Baik, yang kedua, saya nak tanya berkenaan dengan perintang. Siapa boleh tunjuk saya mana perintang? Tunjuk mana perintang. Kamu belajar dalam buku tingkatan 2 ada perintang, tapi kamu tak tahu, kamu tak kenal sekarang ni perintang. Sekarang saya nak bagi kamu kenal mana satu perintang. Ambil testpen atau pensel, tunjuk kat saya perintang. Okey, itu perintang. Kamu tengok perintang dia ada color. Yang ada color, komponen yang ada warna, namanya adalah perintang. Kita tak belajar mengenali nilai-nilai perintang. Sebenarnya nilai perintang ni, unit bagi perintang adalah ohm. Fungsi perintang Menghadkan arus elektrik. baik. Jadi dia menghadkan pengaliran arus elektrik. Contoh. Siapa boleh bagi tahu? Okey. Contoh dia kalau sungai besar dia air dia mengalir dengan banyak. Tapi kalau sungai kecil dia mengalir dengan Itu dia namakan sebagai bila sikit. Sebab apa air masuk sikit? Sebab ada rintangan. Rintangan adalah halangan. Halangan air mengalir. Sebab apa air tak boleh mengalir banyak? Sebab lubang dia kecil, lebar dia kecil. Jika lebar dia besar, dikatakan kurang halangan. Bila kurang halangan, akan masuk banyak. Saya nak tunjuk satu contoh. Baik, ni fungsi perintang. Baik, saya tunjuk kamu komponen elektronik.
Ini komponen elektronik, dia ada LED. Dia ada perintang. Yang ada warna tu, nama dia adalah perintang. Yang ada warna. Unit bagi perintang adalah ohms. O-H-M. Ohm. Omega. Bunyi dia omega. Omega. Ni unit bagi perintang. Unit bagi perintang adalah ohms. Bunyi ni simbol. Kalau ohm, O-H-M, ohms. Betul tak? Jadi, jika kita nak tulis simbol dia macam ni. Bunyi bagi simbol ni adalah omega. Sebab tu kita ada jam omega. Betul tak? Siapa pernah tengok tak jam omega? Tak pernah kan? Kamu buka Google Image, kamu tekan omega. O-M-E-G-A. Dia akan keluar simbol macam ni. Ni jenama. Mengeluarkan cahaya. Dia mengeluarkan cahaya. Cahaya yang kita guna dalam LED bukan untuk menerangi. Dia sebagai panduan. Tahu tak panduan? TV kan? Bila kita on, dia jadi warna hijau kan? Bila kita off, dia jadi warna merah. Buka kan? Kalau kita petik switch, main switch dia padam. Sebab apa dia padam? Sebab arus elektrik tak boleh mengalir. Jadi fungsi bagi LED adalah panduannya. Nak mengatakan bahawa sekarang kita dalam keadaan standby. Ni perintang. Jadi yang ni perintang ada dua jenis. Satu perintang tetap. Satu perintang boleh laras. Perintang ni nilai dia adalah 10K. Unit bagi rintangan adalah bila saya sebut 10K tu 10 kilo ohm. Bukan 10 kilogram. Kilometer lain. Ini juga adalah perintang boleh laras. Yang kita kenali sebagai preset. Nama saja berbeza. Oleh kerana menyebabkan dia bentuk dia berbeza. Nama berbeza. Tetapi fungsi tetap sama. Okey, ini adalah LED. Okey, kamu pusing. Nilai rintangan. Pusing okey, pusing. Nampak tak? Okey, pusing. Main 2-3 kali. Okey, pusing. Okey. Baik, saya nak tanya kamu, mengapa dia malap? Sebab rintangan dia tinggi. Sebab rintangan dia tinggi. Bagi tahu pula kat saya sebab apa dia terang? Sebab rintangan dia. Kamu boleh jawab. Dalam bengkel RBT Sekolah Menengah Kebangsaan Baling, kita ada buku Kemaran Hidup. Jadi buku Kemaran Hidup adalah sangat perlu. Jadi dalam buku Kemaran Hidup, dia lebih jelas dan nyata. Tetapi dalam buku RBT, dia adalah kebat. Di mana jika kamu nak mengetahui apakah fungsi perintang, maka kamu terpaksalah cari dalam Wikipedia yang terdapat dalam Google. Jika kamu merujukkan buku teks tingkatan 2, muka surat 90, bilangan yang ke-8 yang menerangkan tentang perintang tetap 10K. Bila dia tulis dalam buku 10K, kamu tahu tak warna apa bagi 10K ni? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Cikgu tak ajar. Sebab apa cikgu tak ajar? Sebab tidak ada dalam buku teks. Sedangkan buku teks dan DSKP adalah kebat. Nilai perintang ni, dia punya kod warna dia ialah perang, hitam, oranye. Bagaimana saya nak letakkan perang, hitam, oranye? Okey, kita ada kod warna. Saya nak terang paling mudah. Ya. Baik, pertama saya nak letakkan angka dulu. Dia memula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bermakna kita ada 10 warna. Mewakili nombor ataupun angka 0 iaitu hitam. Kamu kena kenal urutan warna. Tak boleh terbalikkan. Bila kamu terbalikkan, kamu tidak boleh membaca nilai perintang. Jadi kalau kita buka buku teks tingkatan 2 bagi tajuk KSB, dia lebih mudah. Sebab dalam tajuk KSB, dia belum masuk tahap yang dikatakan kebat. Tapi dalam tajuk RBT adalah kebat. Kebat ni termasuklah cikgu. Bagaimana cikgu nak menyampaikan maklumat supaya pelajar lebih faham? Maka cikgu mestilah menggunakan pemikiran yang kritis dan kreatif. Baik, kita tengok sini. Ini adalah perlu kamu mengetahui. Sebab angka-angka ini adalah untuk kamu nak mengenal kod warna perintang. 0 hitam, saya baca dengan cepat sebab ada buku. Jadi saya nak kena tulis kan. 1 perang, 2 merah, 3 jingga, 4 kuning, 5 hijau, 6 biru,
ungu 7, kelabu 8 dan putih 9. Boleh tak kamu nak ingat urutan? Baik, kalau tak boleh saya nak bagi petua. Petua dia saya nak buat macam ni. Ni nak kenalkan warna. Baik, ni buku KSB tingkatan 2. Kita ada buku tingkatan 2 lagi tingkatan. Kita ada buku tingkatan 3 KSB dan kita ada buku KSB tingkatan 1. Jadi kita mestilah merujuk buku. Jadi jangan anggapkan bahawa subjek RBT maka kita hinakan subjek kemahiran hidup bersepadu ataupun KSB. Sebab KSB adalah memberi ilmu kepada kita dan RBT memberi kita berfikir cara kreatif. Dua perbezaan. Jadi walau bagaimanapun saya masih menggunakan buku KSB untuk kamu. Okey, jalan. Jalan. Baik, kamu nak kenalkan semua warna tadi dengan menggunakan petua. Saya letakkan sini, saya buat satu cerita. Haji, Pak, Mat, orang kaya, hantar bunga untuk kekasih pujaannya. Cuba kamu sebut. Haji Pak Mat, orang kaya, hantar bunga untuk kekasih pujaannya. Baik. Kita nak buat warna lah. H, hitam. P, Perak. perang. Kamu ada tak saya sebut perak tadi dalam buku teks? M, kamu lah. Kamu tulis perak, saya pun tulis perak juga. Bukan perak. Perang. Perang, ha? Kita tulis di sini lah. Ha, tulis sini. Ha, senang ke? Hitam. M, mat apa dia? Merah. O, oring. K, kuning. Boleh. Ha, tadi petua. H, Hijau. hijau. B, Biru. biru. U, Ungu. ungu. K, kelabu. P, baik, saya nak suruh kamu. Kamu nak buat susunan langkah warna ke? Nak buat susunan langkah petua? Petua saya tutup dulu. Petua? Haji, Pak Mat, orang kaya, hantar bunga untuk kekasih pujaan. baik, cuba kamu sebut warna. Memula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, 0 warna apa? Hitam. Hitam. Pandai dah. 1, Perak. perang. Bukan perak, ha? 2, Merah. merah. 3, orange. Oren. Orange, ha? 4, kuning. 5, Hijau. hijau. Biru. Ungu. Kelabu. Baik, saya nak bagi nilai perintang pada kamu. Jika kamu boleh baca. Baik, di sini saya bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis perintang. Jadi, pertama saya tunjuk dulu contoh pada kamu lah. Bagi kamu lebih jelas. Kamu nak ambil contoh mana? Nak suruh saya baca dulu. Okey, yang ni ya. Dia ada 4 warna. Kita tengok di sini 4 warna. Kita ambil warna yang ke-10 tu, yang ada warna hitam, perang dan sebagainya sebagai depan. Yang ni warna emas tau. Okey. Nampak macam emas tak? Baik, kamu sebut dulu. Ni warna apa? Merah. Merah. Okey, merah. Merah nombor apa? 2. 2. Baik, kita tulis ini 2. Warna apa? Ungu. Ungu. Ungu nombor apa? 7. 7. Baik, yang ketiga, nombor yang ketiga kita nak tulis berapa kali kosong ya? Okey. Belakang tu nombor apa? Merah. Merah. Merah angka dia berapa? 2. 2. Kita letak 0, 0. Ada 2. Jadi menunjukkan nilai perintang 2700. Ni unit bagi perintang adalah ohms.
Kalau kamu nak bunyi dia ohm, dia kira OHM. Ohm. Yang ni simbol bagi ohm. Simbol bagi ohm. Bunyi simbol ohm ni adalah omega. Omega. Okey, boleh faham tak? Boleh. Kamu kena sebut nilai. Ini adalah unit bagi perintang. Hari ni kita belajar tentang perintang dulu. Hafiz, Aziz, Asif. Yeah. Baik, kamu cuba baca nilai perintang sebelum kamu nak menulis nilai perintang tersebut. Kamu baca dia punya warna dia. Merah. Merah. Hitam, merah. Baik, baru kamu nak letakkan nilai dia. Okey. Merah. Merah nilai Angka dia 2. 2. Hitam angka dia 0. kosong. Di belakang sekali yang ketiga, kita cuma darab ya berapa kali kosong. Berapa kosong diperlukan. Jadi dia merah. Dia mula daripada kosong, 1, 2. Betul tak? Baik, berapa kosong? 2. 2. Tulis itu 2. Sekarang kita ada nilai dia 2000. Unit bagi rintangan? Ohm. Okey, dia adalah melebihi daripada 1000 kan? Jadi bila 1000, kita akan tukar kepada yang lebih ringkas, iaitu Kilo. kilo. Baik, kamu dikendaki bahagi kepada kilo, iaitu 1000. Maka jawapan dia adalah 2 kilo ohm. Okey. Berjaya. Kamu berjaya, tapi saya tak boleh letakkan TP. TP berapa yang kamu boleh dapat sebab yang ini tidak ada dalam buku teks dan juga tidak ada dalam DSKP untuk membaca nilai perintang. Sedangkan dalam DSKP ia adalah kebat, di mana jika kita lihat perintang dalam komponen, pelajar perlu tanya apakah fungsi perintang. Yang kedua, pelajar boleh tanya, cikgu, mengapa pada perintang terdapat warna-warna? Itu yang dikatakan kebat. Baik, yang seterusnya kita minta siapa? Zulfa. Okey, Zulfa, ambil tempat, kamu pilih apa, ada 2 saja. Kamu pilih mana perintang yang kamu nak guna ni. Nak nilai dia. Yang mana? Okey, kamu ambil tu. Sekarang saya tolak dulu yang ni supaya dia tidak jadi pengacau. Okey, kamu baca dulu warnanya. Yang pertama perang. Yang kedua hitam. Yang ketiga hijau. Baik, kamu akan mula tulis angka dia. Bagi warna yang pertama tulis angka. Warna yang kedua tulis angka. Warna yang ketiga baru kita darab berapa kali kosong. Okey. Cuba kamu jangan tulis dalam bentuk Cina. Cina dia baca daripada atas ke bawah kan. Kamu ambil dalam tulisan Rumi ya. 1. Tulis ya 1. Tulis barisan lain. Kita ada luar lagi kawasan. Sebut dah sekejap. 0. Baik, baca balik petua. Orang kaya hantar 6 kosong. 1. 6 bukan tulis 6. Tulis kosong sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tak boleh tulis 6 sebab kita kira yang pertama tu kosong dulu. Haji, cuba baca balik. Haji, Pak, Mat, orang kaya hantar 6 kan? Dia mula pada kosong. Kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kosong akhirnya. Tulis semula. Baik, kamu dalam proses pengajaran, belajar kan? Jadi tak kisahlah. Tak mestinya apa yang kamu nak tulis semua betul kan? Baik. Sekarang nilai dia berapa? 1 juta. Sebab apa kamu kata 1 juta? Dia ada 6 kosong. Baik, kita nak pendekkan dia supaya juta ni kita sebut dalam, kalau ribu kita sebut dalam kilo. Juta kita sebut dalam mega. Okey. Bahagi dengan juta akan dapat nilai dia berapa? Okey, bagi juta. Okey, potong dapat sama juga 1 M O. Baik, M biasanya kita tulis dalam huruf besar nah. Okey. Baik, ada satu lagi siapa nak cuba? Zatun. Okey, Zatun. Saya bagi yang ini ya. Merah, ungu, merah.
Aitun, dia baca warna dia merah, ungu, merah. Okey. 2. Besar sikit tulis tu. 2. 2. Ungu dia. Ungu, baca balik. Ketua. Haji. Pak mak orang kaya ada bunga untuk. Untuk. Dia tak ada. 7. Okey. 7. Ha. Okey, merah. 20. Okey. Dapat apa unit dia? Tulis unit, jangan lupa. Ohm. Sekarang kita ringkaskan kepada angka yang lebih besar, sama ada kita nak letakkan kilo ataupun mega tadi kan. Baik, sekarang kita ada ribu, kita nak sebut berapa? Kilo. Baik, bagi dengan 1000. Bagi 1000. Baik, dapat berapa? 2.7. 7. Okey. Okey, kamu berjaya. Tepuk tangan. Kamu berjaya membaca nilai perintang yang diberi, maka kamu pelajar yang hebat. Kamu adalah pelajar yang hebat, di mana dalam PDPC kita telah mempelajari yang berkaitan dengan kebat. Okey, faham? Kita perhati semula papan lita elektronik. Yang saya gunakan ialah papan lita karet. Sumber akan masuk melalui di sini. Ni main dia. 12 volt sumber. Lepas tu kamu telah mempelajari semua komponen-komponen dan juga nilai perintang. Baik, kamu nak pilih manakah komponen untuk saya nak menerangkan? Kapasitor. Yang ni kapasitor lah. Apa fungsi kapasitor? Kuas surat 90 ada 2 jenis kapasitor. Yang pertama kita namakan kapasitor berkutub. Yang kedua kapasitor tidak berkutub. Unit bagi kapasitor adalah farad. Baik, di sini adalah yang namakan kapasitor. Kita nak tahu dulu kapasitor fungsi dia. Jadi bila rujuk buku teks muka surat 90, kapasitor menyimpan dan membuang cas. Dia panggil cas sementara. Dan dia boleh buang cas. Bila buang cas habislah. Jadi di sini saya tunjuk 2 jenis kapasitor. Unit bagi kapasitor adalah microfarad. Kita mikro nak tulis dia macam ni. Huruf mikro, ni simbol mikro. Lepas tu kita ambil huruf F, microfarad. Yang terdapat yang besar ni, kalau kita tengok di sini, 16 volt. Memberi maksud, voltan yang boleh masuk di dalam kapasitor adalah 16 volt. Dan unit dia adalah 1000 microfarad. Yang kecil ni, dia nilai dia 100 microfarad. Dia boleh menyimpan arus elektrik. Jadi cara lebih mudah saya nak bagi kamu faham, kapasitor ni ibarat macam tangki air. Ada 2 jenis tangki air. Satu tangki air boleh masuk, kamu sebut unit bagi air nak sebut apa? Liter ke? Gallon ke? Liter. Satu yang besar tu dia boleh masuk 1000 liter. Yang kecil boleh masuk 100 liter. Itu tangki air, bukan kapasitor. Unit bagi kapasitor adalah microfarad. Jelas tak? Cuma saya nak bayangkan kepada kamu daripada 2 contoh ini. Satu kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan arus elektrik. Sedangkan dia boleh keluarkan semula. Sama juga dengan tangki air. Satu tangki besar, satu tangki kecil. Jadi tangki air nyimpan air. Baik, saya nak tunjuk kepada kamu bagaimana kita nak masukkan arus elektrik di dalam kapasitor tadi. Jadi, nilai kapasitor ni, kalau kita tengok peralatan elektrik lah, saya ambil satu contoh peralatan elektrik yang mudah kamu fahami dan kamu boleh buat kajian balik nanti, kamu boleh buat analisis. Iaitu, apabila kita buka TV, ada tak dia ada macam tarik bulu rumah kita? Ada kan? Sebab apa? Sebab bila kita buka, sebab tu bila kita on saja TV, TV kita terus keluar gambar. Sebab apa? Sebab dia mempunyai cas elektrik. Dan balik nanti kamu tengok kereta bapak kamu, malam lah, jangan tengok siang tak nampak. Bila dia on switch, kamu kata, adik, on switch lampu. Lampu dia akan mula menyala macam kita tengok LED tadi. Lama baru dia ambil masa untuk terang, betul tak? Bila kamu kata off, dia pun akan malap sampai dia habis, betul tak? Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai kapasitor. Jadi kalau kamu nak on dia, terus menyala, kena ada kapasitor lah. Sebab bila kita on, arus elektrik belum masuk lagi. Tapi dia menggunakan arus yang tersimpan di dalam
Kapasitor. Kamu jangan pegang kapasitor ni macam ni. Kamu pegang satu kaki, dia akan kena kejutan elektrik dalam kapasitor. Kapasitor ni ada dua kaki. Satu kaki panjang, satu kaki pendek. Kaki pendek mempunyai cas negatif. Kaki panjang mempunyai cas positif. Yang pendek tu, negatif tu adalah katot. Dan positif adalah anode. Jadi kamu dah faham. Sekarang saya nak buktikan kepada kamu. Kapasitor fungsi dia untuk menyimpan cas. Baik, saya akan masukkan cas. Yang merah tu nak letakkan kaki panjang ke kaki pendek? Panjang. Panjang. Okey, letakkan kaki panjang. Baik, yang hitam anode. Kita ambil lebih kurang 10 second. Sekarang ni arus elektrik dah masuk ni. Baik, faham tak? Arus elektrik sedang masuk dalam kapasitor. Dua jenis kapasitor. Satu kapasitor berkutub, satu kapasitor tidak berkutub. Kaki kapasitor tidak berkutub, dia tidak mempunyai cas mana-mana negatif ataupun positif. Kamu boleh terbalikkan dia. Habis cukup 10 second. Baik, kita ubah. Kita keluarkan. Dan masukkan kapasitor yang kecil. Kamu jangan sentuh. Bila kamu sentuh antara ni, A dengan kaki panjang, kaki pendek ni, jangan sentuh. Kita tak sentuh ni. Sekarang arus elektrik ada dalam ni. Jangan sentuh ya. Kalau saya sentuh dengan logam ni, maka hilanglah cas. Baik, kamu sambung kapasitor besar pula. Sama juga yang positif kepada anode, negatif kepada katot. Dalam 10 second. Lepas tu saya cakap dulu dengan kamu. Jadi kita akan tengok perbezaan. Manakah yang boleh menyala lama? Yang menyala cepat tu, cepat habis tu, maksud dia mempunyai simpanan yang sedikit arus elektrik. Yang lama tu, dia mempunyai simpanan yang banyak. Baik. Jadi untuk membuktikan kepada kamu bahawa ia mempunyai arus elektrik, saya akan bagi kepada kamu bulu keluli. Saya nak kamu sentuhkan bulu keluli ni antara kaki A, kaki panjang dengan kaki pendek. Ada arus elektrik tak? Ada. Ijaz, saya bagi satu lagi kapasitor. Kamu sentuh di sini antara kaki ni bulu keluli ya. Pegang bulu keluli. Ya. Okey, kamu sentuh bulu keluli tu pada kedua-dua kaki. Tengok ada kesan apa-apa tak? Tak ada. Sebab dia tidak mempunyai arus elektrik. Kita tak masuk lagi. Jadi sementara kita nak tengok yang kita masuk tu, Ijaz sambung balik. Jangan sentuh. Okey, Ijaz sambung balik punca positif. No. Sambung balik current. Bateri tadi. Positif panjang, negatif pendek. Kamu ambil yang kapasitor warna biru tadi. Yang kecil. Yang besar tu. Okey. Baik, kamu sentuh. Sentuh lama-lama sikit, baby. Jangan bagi sampai kat tangan kamu. Jadi menunjukkan arus elektrik sebenarnya dia panas tau. Bila dia bergerak, dia anggap panas. Sebab tu sama dengan arus elektrik adalah peti dia tak? Tahu peti kilat? Bila dia kena orang tu akan terbakar, betul tak? Hitam legam. Jika kamu pegang elektrik, kamu akan dapat kejutan panas, rentung badan kamu tu. Itu menunjukkan arus elektrik mengalir. Sekarang arus elektrik dah habis, kita tarik balik yang tadi, yang kamu masuk tadi. Baik, kita masuk balik yang tadi, yang habis cas tu, kita nak uji pada iaitu LED. Ada LED atas meja? Pegang LED ni, tunjuk ni. Ya. Okey, pegang Jad. Dalam LED tu dia ada dua kaki. Sama juga LED ada dua kaki, iaitu kaki negatif dan positif. Anode dengan katot. Kamu jangan tengok benda lain. Kamu tengok LED ya. Okey. Sentuh. Jangan lepas sentuh ya. Okey, tengok. Nyala lama tak? Dia ambil masa. Lama. 11. Apa? Nyala ni, dia masih menyala lagi. 12. Apa? Itu menunjukkan cas elektrik tadi dah masuk dalam kapasitor. Baik, kita guna yang kecil punya. Okey, sambung balik yang kecil. Macam tadi juga kita sambung. Okey, kita kata sentuh baru kamu sentuh. Bukan sentuh, klip tu weh. Sebab kita nak tengok lampu. Pelajar tengok lampu ya. Okey, sambung. Nampak? Dia nyala sekejap ni, betul tak? Nampak tak? Nampak. Jadi kamu dah faham berkenaan dengan kapasitor. Baik, saya akan tunjuk yang ketiga. Saya tunjuk lagi. Yang ni dia panggil Bluetooth. Ini nama dia mikro pengawal. Ini adalah komponen elektronik. Sistem yang ketiga adalah mikro pengawal. Ini namanya adalah transistor. Kita nak tengok pula. Tadi kita tengok fungsi perintang. Kita dah kenal lah kan? Jadi kalau dalam buku mengata dia boleh menghadkan arus elektrik, kamu tak boleh nak bayangkan.
Jadi bila kita guna perintang tadi baru kita boleh bayangkan. Bagaimana yang mengatakan had elektrik. Jadi komponen yang kedua adalah kapasitor. Bila dia katakan menyimpan cas. Kamu tahu kan? Cas apa? Cas elektrik. Cas elektrik. Bagaimana dia masuk? Kamu dah tahu kan? Dan mengecas dan membuang cas. Bagaimana cara membuang cas? Kamu akan buang cas melalui menggunakan LED ataupun menggunakan bulu keluli. Bila kita tengok bulu keluli itu menyala, menyebabkan menyala ni adalah elektrik. Saya boleh letakkan arus elektrik tadi pada ni. Kalau agak-agak kamu kalau saya sentuh menyala. Yalah. Ha? Nampak tu? Sama tak? Sama. Nampak saya sentuh. Sekarang habis dah cas. Ada sikit lagi. Ni. Nampak tu? Ni adalah menunjukkan arus elektrik mengalir. Jangan pegang, panas. Kamu jangan pegang ni. Api ni api betul ni. Kamu pegang panas. Ni api ni. Ni arus elektrik. Balik uji lah main buat silap mata kat adik. Panggil adik. Abang nak buat silap mata. Ni dah. Minta duit. Sekali tengok, panggil kawan-kawan. Sekali tengok 50 sen. Ataupun RM1. 10 orang RM10. Okey. Baik, fungsi bagi transistor adalah dia adalah sebagai switch kawalan. Dan yang kedua, dia boleh meninggikan arus elektrik. Perintang, dia boleh mengurangkan arus elektrik. Kita belajar, mesti ada bukti yang jelas. Tanpa bukti yang jelas, kamu tak boleh faham. Betul tak? Jadi, saya harap kamu akan faham sampai bila-bila. Okey. Asif, boleh faham tak tu? Belajar? Ya. Dah bersedia? Baik, tadi kita nak uji tahap penguasaan kamu ni faham ke tak faham kan? Ya. Baik, unit bagi perintang. Ohm. Unit bagi kapasitor. Itu farad. Mikrofarad. Tetapi transistor tidak mempunyai unit. Dia hanya melihat pada number saja. Jadi transistor yang ada di depan kamu adalah transistor jenis CS9013 atau CS9012 atau CS945 ataupun 1815. Jika kamu lihat nombor di bawah ni, dia akan tulis 7805CD. Itu adalah jenis transistor. Salah satu daripada komponen ini kita nama dia sebagai IC muzik. Dia boleh mengeluarkan muzik. Kamu pernah tengok kan kad raya kan? Ya. Bila buka kad raya, dia keluar bunyi, betul tak? Sebab apa dia keluar bunyi? Sebab dalam tu ada IC muzik sebenarnya. Faham tak? Jadi peranan IC muzik adalah mengeluarkan muzik. Okey. Jadi saya nak tunjuk kamu transistor. Jadi saya masukkan arus elektrik. Sebelum tu saya nak kenalkan komponen. Ini adalah perintang. Ini adalah kapasitor. Ini LED. Ini switch. Yang ni nama dia switch toggle. Switch toggle ni dia boleh on, off. Bila dia off, dia telah memutuskan bekalan elektrik. Bila dia on, dia menyambungkan bekalan elektrik. Jadi fungsi switch ialah menyambung dan memutuskan arus elektrik. Baik, mana bateri tadi? Saya masukkan punca bateri. Baik, kita tengok. Sekarang ni bunyi tak? Tak. Sebab apa tak bunyi? Sebab kita tak on switch. Is that on switch? Switch yang kamu off tadi? Oh, suka lah kan? Lagu apa? Legend. Saya tak tahu lagu Legend. Okey. Bukan lagu Isabella. Dia boleh mengeluarkan muzik. Dia ada number. Kalau number 61 bunyi dia macam ni. Number 62 mungkin dia menyanyi lagu apa? Lagu yang kamu minat kali. Lagu apa? Kamu sebutlah. Lagu apa? Lagu Negaraku. 63 lagu apa? Lagu Allah Selamatkan Sultan. Lagu Negeri Kedah. Allah selamatkan kamu. Bukan. Bukan Allah yang selamatkan Sultan. Allah selamatkan kamu. Allah selamat Sultan. Okay. Baik, kamu petik switch mikro ni tengok. Okey. Off kan? Jadi yang ni adalah switch kita namakan sebagai switch utama. Yang ni nama dia adalah switch mikro. Switch mikro dia ada 3 kaki. Yang ni kita namakan kaki common. Kaki common. Sekarang ni kita sambung di mana, cuba lepas. Kita sambung kaki ni kaki yang dikatakan normally close.
Normally close. Close ni normally ialah dia sentiasa tertutup. Bila dia tertutup, arus elektrik boleh mengalir kan? Faham tak tu? Baik, yang ini nama dia normally open. Normally open. Sekarang dia open. Ni sekarang dia open. Yang ni close. Yang ni open. Bila kita tekan, yang ni jadi open, yang ni jadi close. Cuba kamu tekan Izzat. Nampak tak? Yang close jadi open. Jika saya ambil sambungan ni, letak di sini, dia tekan, maka arus elektrik akan mengalir, betul tak? Boleh faham tak? Jadi fungsi dia, saya nak micro switch ni, bila tak tekan, on. Bila tekan, off. Di mana saya nak letak fungsi dia? Saya nak letak di peti sejuk. Tahu peti sejuk? Bila kamu tutup, lampu off. Bila kamu buka, lampu on. Saya nak letakkan micro switch ni di peti sejuk. Sekarang kamu tutup peti sejuk, tak bunyi. Buka peti sejuk, buka. Baru saya tahu, oh ada orang sedang mengambil makanan dalam peti sejuk. Dia tak? Kalau saya letak lampu, dia hanya menerangi. Dia tak? Jadi sekarang saya nak letak lampu dengan bunyi. Tujuan dia, saya nak mengesan. Boleh faham tak? Kita boleh letak micro switch dekat pintu rumah. Bila tutup, kamu tutup pintu, tak bunyi. Bila pintu terbuka, bunyi. Saya lupa masa tutup pintu. Lepas tu kucing masuk. Bila kucing masuk, dia gigit habis semua kosen. Dia kencing atas kosen. Sebab apa dia masuk? Sebab pintu terbuka. Jadi bila dia bunyi muzik, kamu bagi bunyi muzik, pintu terbuka, maka kita tahu bahawa pintu kita belum tutup lagi. Nampak tak tu? Itu fungsi. Fungsi yang dikatakan sebagai micro switch. Baik. Yang ini saya nama dia sebagai preset. Preset ni adalah perintah boleh laras. Itu fungsi dia. Sekarang saya nak keluarkan IC muzik. Jika keluar muzik ni, IC muzik, Tak bunyi. dia bunyi. Bunyi. Tetapi sebab kita tahu bahawa transistor fungsi dia adalah meninggikan arus elektrik. Kamu boleh tengok, macam kamu tengok kapasitor tadi lah kan. Sekejap menyala, yang besarnya lama menyala. Yang ni ada IC muzik. Dan yang ni tidak ada IC muzik. Saya berhentikan. Yang ni adalah base, yang ni adalah emitter, yang ni adalah collector. Tu kaki bagi komponen transistor. Sebab kaki komponen transistor dia ada nama dah. Dia bukan saja-saja nak buat 3 kaki. Kaki base ni mesti negatif. Tapak dia. Base adalah negatif. Kalau micro switch tadi, kalau kita tengok negatif ada common. Sama juga. Jadi emitter dalam bahasa Melayu sebagai pemancar. Kolektor sebagai pemungut. Saya sambung yang ini kolektor. Sama juga dia mempunyai micro switch. Izzat, kerja kamu adalah petik micro switch. Bunyi ya? Bunyi. Sekarang saya nak buang transistor. Saya buang dah. Saya dah buang dah. Cuma saya buat sambungan melalui jumper. Jumper tu maksud dia wire pelompat. Baik, saya buang transistor. Ni, saya dah buang transistor. Habis, saya jumper kat sini. Sekarang. Apa bunyi? Kuat tak? Tak. Tekan lah, tekan. Saya yang lepas. Nampak? Sebab apa? Sebab fungsi transistor adalah meninggikan arus elektrik. Jadi kalau saya pasang transistor, kita pasang balik transistor ni, pegang, sentuh. Nampak? Boleh tak? Ni. Ni direct. Ni saya buang dah. Transistor saya buang. Sekarang saya buang transistor hanya menggunakan IC muzik saja. Kaki transistor dia duduk di sini ni, yang hijau dengan putih. Lagi satu kaki jumper ni, yang saya duduk pegang jumper ni, jumper. Ni saya letak dia direct di sini. Jadi bila saya nak bagi dia kuat, saya perlu guna transistor. Nampak? Ni perbezaan dia bunyi. Boleh faham tak? Boleh. Jadi kalau orang tanya apakah fungsi transistor, dia boleh meninggikan arus elektrik ataupun dia juga adalah sebagai switch kawalan. Jelas?
Jelas. Baik, hanya 3 komponen saja yang saya dah bagi tahu melalui kamu melalui uji kaji. Itu dinamakan analisis. Kita menganalisiskan satu komponen. Baik, apa yang kita pelajari sekarang bagi memudahkan kamu, saya melakukan yang dikatakan kebat, kemaran berfikir. Jadi apa yang saya buat kepada kamu, yang pertama saya menganalisiskan komponen tersebut. Boleh faham tak? Saya buat kajian supaya kamu lebih jelas dan nyata. Lepas saya analisis, saya nak buat bagaimana nak bagi kamu faham. Lepas tu saya mengaplikasikan. Aplikasi adalah saya menunjukkan sesuatu benda yang baru yang tak pernah lagi kamu tunjuk dalam mana-mana subjek. Jadi saya menggunakan kuasa. Punca kuasa yang dikatakan kebat supaya kamu lebih faham. Boleh faham tak tu? Ada lagi saya tunjuk kamu Swiss kan? Ada 2 jenis Swiss. Swiss toggle, Swiss micro Swiss. Lepas tu kita ada Swiss tekan hidup. Swiss tekan hidup, tak tekan mati, tekan hidup macam loceng bas. Nampak? Ataupun Swiss yang kita pasang pada peti sejuk. Bila pintu tertutup, dia terkapit. Betul tak? Kamu balik, kamu tengok Swiss pada pintu peti sejuk. Kamu tengok Swiss pada kereta. Saya tak tunjuk di sini lah nah, sebab kita bergantung pada masa. Jadi apa yang saya cakap pada kamu, kamu buka pintu kereta, lampu menyala. Betul tak? Bila kamu dapat membezakan, menganalisis dan mengaplikasi, kamu akan menghasilkan. Bila menghasilkan, dia telah mencapai TP6. Menghasil adalah mencipta. Mencipta adalah untuk kamu nak buat projek. Iaitu kita nak buat penambahbaikan pada produk yang kita pilih. Jadi kita akan merujuk pada buku praktis komprehensif. Tunjuk kat saya, angkat semua buku praktis komprehensif. Tunjuk kulitnya bahawa kamu menghasilkan PDPC secara kebat. Merujuk kepada buku praktis komprehensif. Buku praktis komprehensif adalah buku yang luar biasa, yang belum lagi dihasilkan oleh mana-mana penerbit. Jadi oleh kerana saya terlibat dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia sebagai panel untuk buat soalan PT3, maka saya faham macam mana nak uji kehendak kamu sebagai seorang pelajar supaya dia lebih memahami. Baik, jangan lupa like, subscribe and share. Baik, jangan lupa like, subscribe and share. Baik, kita sudah tamat reka bentuk mekatronik dan kita akan sambung minggu depan, iaitu kita akan menghasilkan penambahbaikan pada produk yang kamu pilih yang terdapat dalam muka surat 15 buku praktis komprehensif. Cuba kamu buka muka surat 15. Baik, balik nanti saya akan bagi tugasan kepada kamu. Kamu akan pilih. Baik, saya bagi tajuk, kamu ubah pada tajuk tu. Yang pertama, kamu boleh pilih kereta kawalan jauh. Yang kedua, kamu boleh pilih kipas angin kawalan jauh ataupun kipas angin automatik. Yang ketiga, kamu boleh tulis tu palang automatik. Tulis dia siap, palang automatik, ganti tempat printer. Yang keempat, kamu letakkan dia sebagai set petigasi automatik. Jadi 4 yang saya senaraikan adalah yang dikatakan komponen mekatronik. Saya akan bagi mesej kepada kamu dalam grup Telegram. Jadi kamu dikendaki membuat satu kumpulan 2 orang. Dan 2 orang tu kamu akan pilih. Kita akan buat pembentangan. Baik, terima kasih. Bertaraf dunia demi membangunkan insan kreatif inovatif. Transformasi pendidikan diutamakan. Bangunlah kita semua kejayaan di hadapan. Bersatu hati menjunjung hasrat yang utama. Ayolah kita semua bersama padu tenaga menjalankan keilmuan demi masa depan. Pagi ni kita akan sambung pada siri yang ke-10 bagi reka bentuk mekatronik. Keluarkan buku praktis komprehensif.
kamu akan menyelesaikan berkenaan dengan TP3, TP4, TP5 dan TP6. Tahap penguasaan yang kita nak uji tentang standard prestasi, iaitu TP3, melakar dan melabelkan gambar raja blok yang nak diubah sesuaikan. Jadi kita sekarang ni merujuk pada muka surat 15 pada buku praktis komprehensif. Standard pembelajaran 1.14 menghasilkan gambar raja blok produk sedia ada. Kamu dikehendaki yang pertama menghasilkan gambar raja blok bagi reka bentuk produk yang dipilih. Sekarang kamu dah pilih dah muka surat 15. Masing-masing dah ada pilih kan? Baik, angkat tangan, saya nak tengok pelajar-pelajar yang buat produk satu, iaitu kereta kawalan jauh. Maka kita batalkan sebab semua pakai buat kereta kawalan jauh tak boleh. Jadi jumlah pelajar sekarang ni dibagikan kepada 4 produk yang kita buat penambahbaikan nanti. Kamu kena bincangkan bersama rakan-rakan siapa yang akan buat A merujuk muka surat 15 nanti. Yang kedua B, menganalisikan penambahbaikan pada produk mekatronik pada sebuah kenderaan. Jadi saya letakkan kenderaan, saya tak letakkan pada kereta kawalan jauh. Sebab jika kamu letak kereta kawalan jauh, contoh ni ni kereta kawalan jauh yang dimaksudkan. Yang kita nak belajar ni, bagi kereta kawalan jauh juga, maka kita nak buat penambahbaikan, kita akan merujuk pada buku saja. Inframerah sebagai pengesan halangan, dan kita akan menggunakan buzzer, dan kita menggunakan LED. Jika kamu menggunakan apa penambahbaikan yang terdapat dalam, jika kamu guna buku sebagai panduan untuk buat penambahbaikan, maka setiap tahun kita menggunakan buku, maka setiap sekolah seluruh Malaysia akan menggunakan penambahbaikan yang sama. Jadi menunjukkan bahawa subjek RBT bukan subjek kebat lah. Sedangkan subjek RBT matlamat dia adalah melatih pelajar-pelajar berfikir fikiran kreatif, iaitu kemahiran kritis dan kreatif. Jadi saya ambil contoh kereta. Bila kita tengok kereta, semua bahagian kereta dia ada bahagian sisi, bahagian depan, bahagian belakang, bahagian bumbung, bahagian bawah dan sebagainya. Kita boleh buat penambahbaikan keseluruhan pada bahagian kereta. Sebab kereta juga dianggapkan sebagai produk mekatronik. Di mana produk mekatronik yang dikatakan pada kereta yang sedia ada, iaitu gearbox, gear. Sebab tu kita namakan gear automatik. Dia boleh ubah gear 1 sampai gear 7 ataupun gear 1 sampai gear 5 secara automatik bergantung kepada kelajuan kereta. Jadi apa yang kita nak buat penambahbaikan, itu yang kita kena ada kemahiran kritis. Kritis ni kamu memikirkan secara logik yang akan kita tambahkan pada produk kereta ni. Wiper dia boleh on tak? Hujan dia boleh on secara automatik. Tak boleh kan? Kita buat produk tu. Sebab bila saya gunakan contoh yang ada dalam buku teks, seolah-olah saya telah mengajak pelajar yang tidak menggunakan kebat. Yang dimasukkan pemikiran yang kreatif. Kereta bapak kamu, kereta bapak kamu tak ada wiper automatik tahun ni musim hujan. Sebab apa? Kita nak buat kajian. Bila main musim hujan, kita nak buat dia boleh on sendirinya. Sebab kita selalu lalai. Ada ketika kita bawa kereta, hujan dah turun, bapak kamu bawa. Tiba-tiba bapak lupa nak on wiper, betul tak? Kamu kalang kabut duduk di sebelah kanan tu, lompat dan naik atas kursi, tolong buka on wiper, betul tak? Pernah tak berlaku macam tu? Sama juga bila hujan dah berhenti, bapak kamu tak off. Bila tak off, menyebabkan ada kesan sampingan. Kesan apa? Lori dia, kita ikut belakang lori akan bawa pasir, dia selut ni akan kena pada cermin. Ketika itu tidak ada hujan, wiper kita on. Kesan ni akan berlaku pada mana? Cermin akan bercala. Kita semua bersama padu tenaga.